قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا مرشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Sebenarnya Allah beri peluang pada kita untuk kita mempersiapkan bekal amal sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung punya kitab kita Ar-Rahiqul Makhtum dalam bicara sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar untuk mengenali Nabi kita. Kerana bila kita kenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bertambah cinta kepada baginda. Hari ini umat tidak kenal baginda, maka sebab itu umat jauh daripada sunnah baginda. Kerana tidak ada rasa cinta kepada baginda dalam hati mereka, hal daripada pengorbanan baginda lah kita dapat agama pada hari ini. Baik tuan-tuan, menyambung dengan kitab kita, pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan mengenai tentang peperangan Badar. Kita masih lagi berada pada bab membicarakan tentang peperangan Badar. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang anak muda itu, beritahulah kepadaku tentang Quraisy. Mereka berdua berkata, mereka ada di sebalik bukit berpasir yang kau lihat di lereng Quswa. Baginda pun bertanya kepada kedua-duanya, berapakah jumlah mereka? Mereka berdua menjawab, banyak. Baginda bertanya lagi, berapa banyaknya? Mereka berdua menjawab, kami tidak tahu. Baginda bertanya lagi, berapa banyak haiwan yang mereka sembelih setiap hari? Dua anak muda itu menjawab, satu hari 9 ekor, tetapi kadang-kadang 10 ekor. Rasulullah SAW pun berbisik, jumlah mereka 900 hingga ke 1000 orang. Baik, ini perihal ketika mana baginda mendekati Badar, baginda nak tahu kedudukan Quraisy di mana. Jadi Nabi bertemu dengan satu orang yang dua orang yang mana dua orang ni adalah orang yang menetap di sana. Ketika baginda bertanya tentang Quraisy, mereka cuba mengelak untuk menceritakan tentang apa yang mereka tahu. Akhirnya mereka menceritakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Quraisy berada di balik Udwatul Quswa. Dia ada dua bukit yang besar di Badar ni, Udwatul Dunya dan Udwatul Quswa. Yang ni yang Allah sebut dalam Quran. Mereka berada di bukit pasir. Sebab itu kalau kita pergi di Badar, kita akan tahu yang kita sampai Badar ketika kita melihat bukit berpasir. Kerana bukit-bukit di Madinah dan Mekah itu tidak berpasir. Daripada Madinah nak pergi Badar, kita akan jumpa semua bukit berbatu tanpa pasir di atas bukit itulah. Bila kita nampak daripada jauh sayup-sayup saujana mata memandang, kita akan nampak bukit berpasir, maka kita tahu yang kita mendekati Badar. Kerana bukit berpasir di tanah Hijaz tak banyak, ada beberapa tempat sahaja. Pertama di Jeddah, kedua di Badar, ketiga di Khaybar, keempat di Al-Ula, kelima di Khabar. Khabar ni jalan nak pergi ke Dammam. Ini beberapa tempat yang di sana terdapatnya bukit berpasir. Baik. Jadi Nabi cuba tanya kepada mereka, berapa jumlah tentera tu? Kedudukan dah diberitakan. Sekarang ni jumlah tentera. Nabi nak tahu kekuatan, ketumbukan tentera yang mereka bawa, supaya sahabat dapat bersiap sedia. Berbeza kita, kalau kita tahu dan kita tak tahu itu berbeza. Kita nak menghadapi musuh dalam keadaan kita tahu berapa jumlah dia, persiapan dia beza. Dengan yang kita tak tahu, persiapan dia mungkin berbeza. Macam tu juga kita masak kenduri. Jumlah tetamu yang hadir kita tahu berapa, maka persiapan dia berbeza. Dengan jumlah tak tahu. Berapa tetamu datang? Entahlah, agak-agak lah 300-400. Sekali datang 1000 orang. Allah. Terpaksa kita kena cari nasi bungkus. Masya Allah. AJK yang uruskan berbuka puasa, mungkin ada pengalaman.
Biasa kadang orang buka puasa kat tempat kita 20, 30 orang. Jadi kita prepare kuih yang kita beli kat bazar ataupun catering urus sekitar tu. Tiba-tiba ada 2 bas rombongan berhenti sebelum buka puasa dekat surau kita. JK apa lagi telefon ni, ada lagi tak kuih kat kedai? Telefon semua. Sebab apa? Tak bersedia. Kita tak bersedia, tak tahu jumlah berapa. Jadi sebab itu Nabi tanya berapa, supaya apa? Sahabat bersedia. Jadi bila ditanya, maka orang ni kata kami tak tahu sebab jumlah dia ramai. Jadi kami tak sempat nak kira. Maka Nabi nampak mereka tak mampu memberi jawapan, mungkin disebabkan jumlah tu banyak. Maka Nabi kecilkan persoalan itu. Nabi tanya, kamu tahu tak berapa jumlah sembelihan unta yang mereka tombang untuk bagi tentera dia makan? Yang tu dia tahu, dia kata lebih kurang dalam 9 dan ada waktu 10 ekor unta dia tombang. Kata ulama, baginda Nabi bukanlah satu orang yang dihantar oleh Allah hanya mahir bidang agama, bahkan Nabi dihantar untuk semua perkara. Maka baginda melihatkan itu, baginda kata kalau 9-10 ekor itu bermakna jumlah tentera 900 ke 1000 orang, menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW tahu juga memasak. Kata ulama, jumlah anggaran yang tahu jumlah ni orang yang biasa masak je tuan-tuan. 9-10 ekor unta adalah untuk 900 ke 1000 orang. Yang tahu ni ialah orang biasa masak, menunjukkan baginda Allah beri kepakaran dalam bidang tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila baginda dah tahu jumlah ketenteraan yang akan dihadapi oleh para sahabat sekitar 1000 orang, maka persiapan yang baginda siapkan sedikit berbeza. Targhib, motivasi yang baginda berikan kepada sahabat berbeza dengan mungkin nak menghadapi musuh 100 orang, berbeza. Mungkin lebih mantap agar jazbah, semangat para sahabat meningkat dan persediaan mereka untuk menghadapi musuh yang ramai itu lebih bersedia. Selepas itu baginda Nabi SAW bertanya kedua-keduanya, siapakah ketua-ketua Quraisy di kalangan mereka? Kedua-dua menjawab, yakni yang kami lihat adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Haris bin Amir, Thuwaimah bin Adi, Nadar bin Haris, Zam'ah bin Aswad, Amri bin Hisham, ini Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Masya Allah, ini pembesar-pembesar Quraisy, yang pembesar-pembesar ini merupakan mereka yang menentang Nabi di Mekah lagi. Dan disebutkan lagi beberapa orang sebagai tambahan. Maka Rasulullah SAW menghadap ke arah mereka, lalu berkata, ini pasukan Mekah, mereka telah menghantar maklumat tentang mereka kepada kamu. Maksudnya baginda confirm betul. Tadi pada awalnya tak pasti lagi, boleh jadi orang dua ni cakap dusta, boleh jadi orang ni cakap betul. Tetapi bila Nabi tanya siapa ketua mereka, maka orang ni cakap dengan nama yang tepat, nama yang betul, maka pasti Nabi kata ini memang tentera daripada Mekah, memang orang Quraisy, bukan rombongan pedagang yang datang yang mana mereka mungkin sangka itu Quraisy, tapi ini memang betul-betul orang Quraisy. Baik, seterusnya bab mengenai tentang turunnya hujan ketika di Badar. Pada malam itu Allah Jalla wa Ala menurunkan hujan sangat lebat. Bagi orang-orang musyrik, hujan yang turun dengan lebat telah menyebabkan mereka sukar untuk bergerak ke hadapan. Berbeza pula bagi tentera Islam, hujan yang turun dengan renyai-renyai itu sedikit sebanyak membersihkan tubuh mereka, menghilangkan kotoran pada diri mereka, memeratkan tanah, mengeraskan pasir, menstabilkan tempat pijakan kaki, meratakan permukaan tanah yang tidak rata, dan akan menyatukan hati-hati mereka. Ulama kata hujan turun pada malam peperangan Badar, dalam keadaan ketika itu sahabat Nabi esok nak menghadapi 1000 ketumbukan tentera, jumlah sahabat 300 lebih, dan tidak lengkap senjata. Ada beberapa orang sahabat je ada pedang, tetapi hujan yang turun telah menjadi sebab sahabat menjadi tenang, sehingga ada sahabat yang boleh telinga. Maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan bahawa sahabat ni nak menghadapi musuh yang hebat, Allah SWT muliakan mereka, Allah beri ketenangan, sampaikan tenteramnya hati mereka, mereka boleh telinga. Masya Allah, dalam keadaan
Kata ulama, ketika itu nak menghadapi musuh yang kuat. Dan hujan yang turun ini menjadi hikmah kepada para sahabat, kerana sudut pihak kufar, pihak orang kafir, tanah mereka ini adalah tanah yang mana takutkan hujan. Adapun tanah orang Islam ni tanah yang keras. Jadi bila hujan yang turun, tanah yang keras ni memadatkan lagi tanah, memperkokohkan pijakan kaki mereka. Adapun di pihak orang kafir, tanah menjadi lembik dan air menjadi bertakung, menyebabkan orang kafir nak bergerak pun jadi susah. Ini keadaan yang berlaku. Baik, seterusnya Rasulullah SAW bergerak pantas bersama pasukannya untuk mendahului orang-orang musyrik menuju ke sumber bekan air di Badar, sekaligus menghalang mereka daripada menguasai sumber bekalan air. Bila Nabi dah tahu kedudukan mereka di Udwatul Quswa, satu tempat yang mana perbatasan nak masuk Badar, maka Nabi bawa sahabat bergerak lebih cepat supaya Nabi sampai di medan lebih awal daripada mereka, agar Nabi dapat duduk di kawasan yang ada telaga. Di Badar ada beberapa telaga dan Nabi lah duduk di kawasan yang berdekatan dengan telaga. Pada sebelah petang, baginda Nabi SAW sampai berdekatan dengan beberapa mata air, ini telaga di Badar. Kemudian datanglah seorang sahabat namanya Habib bin Munzir ataupun Khubayb bin Munzir, berdiri lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang anda fikirkan tempat ini? Apakah ini merupakan wahyu yang diturunkan kepadamu sehingga kami tidak ada pilihan untuk ke hadapan atau ke belakang, atau semata-mata pandangan dan strategi pandangan, strategi peperangan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah strategi peperangan." Baik. Jadi tuan-tuan, Khubayb bin Munzir ialah sahabat Nabi yang memberi pandangan yang mana menjadi asbab kemenangan umat Islam. Dan Khubayb ini bukan sahabat yang masyhur, tetapi di sini dapat difahami bahawa baginda mendengar pandangan walaupun bukan dari sahabat yang masyhur. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan sahabat besar, sahabat yang biasa. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Nabi nak ajar kita, walaupun yang bagi pandangan itu orang bawahan, mungkin dalam satu mesyuarat kita panggil semua ahli jawatan kuasa dalam mesyuarat kita, ataupun semua staf kita termasuk cleaner. Bila kita buka soalan, cleaner nak bagi pandangan, kita buka pandangan, cleaner nak bagi pandangan. Kita kata, "Awak tak payahlah, awak tukang cuci je." Tak. Di sisi Nabi SAW, Nabi memandang walaupun satu orang sahabat biasa, tetapi Nabi pandang pandangan yang nak diberikan itu satu benda yang berharga. Maka Habib bin Munzir juga menunjukkan contoh pada kita, kaedah ataupun adab nak bertanya soalan kepada orang yang besar, iaitu orang ketua ataupun majikan kita, ataupun orang lebih alim daripada kita. Bagaimana Habib bin Munzir bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah? Kalau bukan wahyu daripada Allah, boleh tak saya nak bagi pandangan?" Itu adab dia. Bukan terus bagi pandangan, tapi minta izin dulu. "Boleh tak saya nak bagi pandangan?" Ni Habib bin Munzir mengajar kita kaedah bagaimana untuk kita bertanya ataupun memberi pandangan. Ni kaedah dia. Maka Habib bin Munzir khawatir juga kalaulah dia terus bagi pandangan tanpa bertanya kepada baginda, khawatir itu adalah perintah Allah. Kerana baginda Nabi SAW dalam banyak perkara, perkataan Nabi itu wahyu daripada Allah. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak berkata Nabi melainkan wahyu daripada Allah. Namun ada waktu-waktu yang baginda menyatakan sesuatu pandangan dari sudut sifat kemanusiaan Nabi. Maka sebab itu Habib bin Munzir tanya dulu, "Boleh tak bagi pandangan? Kalau ini wahyu daripada Allah, maka saya tak ada pandangan, saya akan taat. Tetapi kalau ini adalah daripada sudut kemanusiaan Nabi, daripada pandangan Nabi sendiri, boleh tak dia nak bagi pandangan dia?" Kerana apa? Kepakaran Habib bin Munzir ini dalam medan perang ketika di Madinah lagi. Dia adalah satu orang yang mahir di medan perang, maka dia nak bagi idea, nak bagi cadangan, nak bagi syur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Habib bin Munzir? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukan tempat yang paling sesuai untuk dijadikan kubu." Tempat yang Nabi duduk tu walaupun dekat dengan telaga, tetapi tempat ni tak sesuai untuk dijadikan kubu. "Bawalah orang ramai berjalan sehingga kita sampai di mata air yang paling dekat dengan kawasan lawan kita." Maksudnya macam mana?
Sekarang ni telaga tu kat tengah-tengah, Nabi duduk kat belah sini, dan Habib bin Munzir mencadangkan kita pergi belah sini. Antara sebab dia faktor matahari. Kalau berdiri di sini, matahari tu kita akan lawan matahari, maka menjadi sukar untuk kita menentang orang kafir, kerana kita nak berlawan dengan matahari lagi, silau. Itu pandangan Habib bin Munzir radhiyallahu taala anhu. Juga tanah yang berada di kawasan tempat awal yang Nabi letak sahabat tu, tanahnya tanah yang lembik. Seandainya hujan turun lagi, maka di situ akan bertakung air. Maka dicadangkan untuk pindah di belah sana. Telaga tu di tengah. Baik. Kemudian Nabi Muhammad kata, kita bina sebuah kolam air, tempat tadahan air yang kecil di kubu kita. Kita penuhkan tadahan itu dengan air, dan selepas itu kita boleh perangi mereka dan kita boleh minum daripada air yang kita telah isi di tadahan itu. Dan baginda Nabi SAW telah bersetuju, dan Nabi telah menerima cadangannya, dan sahabat telah berpindah. Rasulullah SAW segera membawa pasukannya berjalan hingga sampai di satu mata air yang berkaitan kedudukan lawan. Baginda membina kubu di situ, dan pada sebagian malam kemudian membina kolam kecil ataupun tadahan air dan menimbus mata air yang lain. Baik. Jadi mata air yang ada di sekitar tu Nabi telah timbus. Bukan sebab lain, melainkan hanya kerana tak nak orang Quraisy mendapatkan mata air. Jadi kalau dia nak mata air, dia kena pergi mata air yang kat tengah, kat telaga tengah tu. Dan bila dia pergi kat telaga yang tengah tu, berpeluang untuk mereka berdepan dengan para sahabat. Jadi sukar untuk mereka dapatkan air, dan strategi ini adalah strategi yang menjadi sebab kekalahan mereka juga, kerana mereka tak dapat sumber air. Dan tapak yang mana sekarang ni, tapak yang mana sahabat duduk sekarang ini, dibina masjid daerah Badar. Kalau tuan-tuan pergi di Badar, ada masjid namanya Masjid Aris. Itulah masjid daerah ataupun masjid negeri Badar. Masjid itulah, di tapak itulah para sahabat telah berkubu, termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tentera Islam sampai di kawasan tersebut, Sa'ad bin Mu'az meminta kepada Rasulullah SAW agar tentera Islam membina sebuah kemah untuk baginda. Ini bertujuan untuk mengambil langkah berjaga-jaga jika terjadinya perkara yang tidak diingini. Dikhawatiri jika berlaku serangan balas musuh sebelum kemenangan memihak kepada Islam. Sa'ad bin Mu'az berkata, wahai Nabi Allah, bolehkah kami buatkan untukmu sebuah kemah yang boleh engkau duduki? Kami akan persiapkan kenderaan bagimu di situ. Kemudian kami akan menghadapi musuh jika Allah memuliakan dan memenangkan kita ke atas musuh, maka itulah yang kita mahukan. Namun jika keadaannya berlainan, maka engkau boleh naik ke atas kenderaan dan menjadi tentera kita yang ada di belakang. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya telah tinggal beberapa orang yang kecintaan kami kepada engkau tidak lebih daripada kecintaan mereka kepada engkau. Jika mereka berasa sesungguhnya engkau akan menghadapi sebuah peperangan, pasti mereka tidak akan meninggalkan dan membiarkanmu pergi. Allah SWT pasti akan melindungimu melalui mereka. Mereka akan menjadi penasihat yang terbaik dan akan berjihad bersamamu. Rasulullah SAW menghargai apa yang dikatakan oleh Sa'ad dengan mendoakan kebaikan untuknya. Seterusnya tentera Islam membuat sebuah kemah di sebuah anak bukit yang terletak di sebelah timur laut dari medan peperangan. Sebab itu Masjid Aris tu di atas bukit sikit. Medan perang kena turun ke bawah. Kalau tuan pergi Badar, tuan akan tengok masjid tu kat bukit dan medan tu di bawah lembah, di wadi. Baik. Selepas itu mereka memilih pemuda Ansar di bawah Panglima Sa'ad bin Mu'az bertugas untuk mengawal Rasulullah SAW di sekitar kemah baginda Nabi SAW. Baik, Sa'ad bin Mu'az ni siapa? Telah kita ceritakan. Sa'ad bin Mu'az ialah ketua suku Aus. Suku Aus ialah suku yang mana menyambut Nabi ketika Nabi hijrah. Sekarang tuan-tuan banyak dengar ceramah Ma'al Hijrah. Sekarang ni bulan Muharram, banyak diceritakan tentang Ma'al Hijrah, di mana ketika Nabi hijrah ada dua suku di Madinah. Pertama namanya Aus, kedua namanya Hazraj. Nabi SAW boleh buat keputusan untuk terus pergi kampung Hazraj. Kampung Hazraj di mana? Di tapak Masjid Nabawi sekarang. Adapun kampung Aus di mana? Di tapak Masjid Quba sekarang. Tetapi Nabi SAW telah memilih
untuk masuk ke kampung Aus terlebih dahulu. Kerana kampung Khazraj ialah kampung Nabi. Nabi ada hubungan kekeluargaan dengan orang Khazraj. Maka Nabi masuk kampung Aus dulu. Jadi bila masuk kampung Aus, orang Aus ni mereka bukan keluarga Nabi. Jadi bila Nabi masuk kampung dia dulu, dia begitu gembira dan menghargai perkara tersebut kerana seolah-olah Nabi telah membeli hati mereka. Walhal kami bukan saudara Nabi, bukan keluarga Nabi, tetapi Nabi sayang pada kami. Nabi masuk kampung kami dulu, baru masuk kampung orang Khazraj. Kerana sebelum itu Aus dan Khazraj ni berperang berpuluh tahun dalam peperangan yang dipanggil Harbul Bu'as. Maka lepas Islam datang, mereka baru nak berbaik. Jadi bila Nabi datang, Nabi masuk kampung dia dulu, maka ini satu perkara yang besar kerana Nabi telah beli hati mereka. Sebab itu orang Aus dia janji dengan Nabi. Apa dia kata? Dalam syair yang ayah-ayah semua hafal, ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amri muta. Wahai Nabi, perintahkanlah apa saja pada kami. Sebab dah gembira sangat. Gembira Nabi datang kampung dia, seronok sangat. Sehingga mereka kata, wahai Nabi, perintahkanlah apa saja pada kami, ji'ta bil amri muta, kau akan dapati kami taat apa yang kau perintahkan. Maka sebab itu orang Aus mati-mati akan jaga Nabi. Bahkan orang Aus adalah manusia yang paling banyak bagi nyawa untuk Islam melebihi orang Khazraj. Kenapa? Kerana Nabi telah beli hati mereka ketika hijrah Nabi ke kota Madinah. Sebab itu kata ulama, dakwah itu ialah memenangi hati, win heart. Jadi ada di kalangan kita mungkin dulu bukan orang masjid, bukan orang surau, tetapi ada AJK ataupun ada ustaz ataupun ada orang masjid kita telah memenangi hati kita, menyebabkan hidayah Allah SWT sampai pada kita, dan hari ini kita pun jadi orang surau. Dulu mungkin waktu maghrib masih lagi dekat nek takraw ataupun dekat padang bola. Masya Allah. Ada ustaz cakap azan berkumandang, masa tu kita baru nak balik. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, dengan asbab hidayah daripada Allah, ada mungkin di kalangan asatizah, ustaz-ustaz kita ataupun kawan-kawan surau masjid kita yang berbuat baik pada kita sehingga memenangi hati kita, sehingga kita jadi orang surau pada hari ini. Jadi tuan-tuan, dakwah itu ialah memenangi hati. Sebab itu kita usahalah dalam hidup kita ini untuk memenangi hati umat ini, nak bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat satu hari seorang, mungkin seminggu seorang kita buat dakwah. Tak dapat seminggu seorang, mungkin sebulan seorang. Tak dapat sebulan seorang, setengah tahun seorang. Jadi setahun kita bawa 2 orang pergi surau. Kalau 10 tahun dah 20 orang, penuh dah surau ni. Kalau seorang bawa 20 orang, dah penuh dah. Tapi kalau 20 tahun, 10 tahun, seorang pun kita tak pernah ajak. Ini masalah. 20 orang yang sepatutnya pergi surau tu akan jadi sebab dakwah kita ke akhirat. Maka sebab itu kita kena ada fikir macam mana nak ajak orang pergi surau, walaupun kita tak diberi jawatan apa-apa di surau. Kerana dakwah bukan kerja AJK, dakwah tugas kita bersama. Maka sebab itu sebagai satu orang yang beriman pada Allah, kita kena fikir macam mana nak ajak orang dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau kita pergi makan satu kedai makan, restoran, sedap makan kat situ, orang tu tak suruh kita promote pun, kita sendiri akan promote. Beritahu kawan kita, kau pergilah makan restoran Polan bin Polan, ya Allah sedap tu. Bahkan kedai pun tak bagi diskaun pun kat dia. Dia bawa orang bukan macam bas pergi dapat makan free. Dia bawa orang tak dapat apa. Tapi sebab sedap makan kat situ, dia ajak kawan-kawan dia makan. Macam tu juga kalau kita bercuti dekat mana-mana resort, tempat percutian yang menarik, kita akan cerita kat kawan-kawan kita, weh pergilah tempat tu, bawa bini, bawa anak, seronok situ, rasa best, layanan dia best, facilities dia bagus. Walaupun hotel tu tak bagi diskaun walaupun 1%, walaupun tak dapat member card pun, tapi sebab seronok kita akan cerita kat kawan kita. Hari ni ayah-ayah, ibu-ibu, kita semayang dekat surau An-Najah contohnya, seronok tak? Seronok semayang jemaah. Nikmatnya dapat semayang jemaah. Sebab tu datang hari, sebab rasa nikmat.
Tapi kenapa nikmat ni kita tak cerita kat orang? Macam mana kita sedap makan kat kedai makan tadi, macam mana sedap kita tidur hotel tadi, kita cerita kat orang. Tapi untuk perkara akhirat kita tak cerita. Duduk kuliah agama, seronok, lazat, tapi kita tak cerita kat orang. Sedap betul lah ceramah ustaz tu, best betul lah belajar kitab ni, seronok betul lah sembahyang kat situ. Jomlah sekali ajak, mungkin tak pergi. Besok, lusa kita cerita lagi. Lama kelamaan dia pun akan teringin nak pergi. Manusia ni bila benda tu berulang-ulang cakap, lama-lama dia akan terkesan juga. Sebagaimana kata ulama, titisan air yang sedikit jatuh atas batu, sikit, lama-lama akan lekuk juga batu. Begitu juga manusia. Cuma kita kena ada sedikit usaha lah, kena sedikit cakap. Dan malam bangun tahajud, doa untuk dia. Kata Maulana Umar Padang-Puri rahmatullah alaih, at day we try, at night we cry. At day we try, kita try, cuba aja ada. At night we cry, malam kita nangis, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pilih dia, bagi hidayah pada dia, supaya dia jadi teman kita. Bahkan ada setengah manusia yang di luar sekarang ni, kalaulah Allah beri hidayah pada dia, pasti dia lebih baik daripada kita, dia lebih bagus daripada kita. Maka sebab itu kita kena doa hidayah untuk keluarga kita, jiran kita, orang kampung kita, dan juga umat seluruh alam. Baik, seterusnya mengenai bab dalam membicarakan tentang pergerakan tentera Islam. Rasulullah SAW menggerakkan pasukan baginda. Baginda berjalan di lokasi pertempuran lalu memberikan isyarat tangan yang bererti ini adalah tempat kematian si fulan esok hari. InsyaAllah ini tempat kematian si fulan esok hari, insyaAllah. Ini hadis sahih riwayat Anas bin Malik, dalam riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi ceritakan di tempat ni fulan bin fulan akan mati, di sini Abu Jahal akan mati, di sini Utbah akan mati, di sini Syaibah akan mati. Nabi tunjuk. Adakah Nabi ni tahu benda gaib? Ini yang dibahaskan. Ni yang dibahaskan. Kalau tuan-tuan dengar ada pertembungan di kalangan sarjana, asatiza, antara benda dibahaskan ni, apa dia? Nabi tahu benda gaib ataupun tidak. Allah sebut di akhir surah Luqman, Allah kata tidaklah tahu benda yang gaib kubur, mahsyar, mizan, sirat, benda gaib yang kita tak nampak. Dosa, pahala, malaikat kita tak nampak. Diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda gaib yang Nabi nampak, seperti malaikat kita tak nampak. Tetapi ada benda gaib yang seperti perkara masa depan, yang mana Allah beritahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ilmu ini Allah beri juga kepada Nabi Khidir alaihissalam. Allah beri kepada Nabi Khidir mengenai tentang beberapa perkara. Namun kata ulama, tak sehebat Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini adalah Sayyidul Anbiya. Mengenai tentang Khidir alaihissalam juga diperbahaskan oleh para alim ulama. Ada setengah-setengah orang yang tidak faham mengenai tentang Khidir alaihissalam, sehingga mereka memahami bahawa Khidir adalah Nabi yang lebih mulia daripada Musa AS. Kenapa? Kerana mereka memandang Khidir ada ilmu yang Musa tak ada. Sedangkan Musa AS Nabi Allah, bahkan Rasul. Rasul ni lebih tinggi daripada Nabi. Nabi Musa Nabi, Rasul, kemudian Ulul Azmi, dan Nabi yang diberikan kitab. Tak cukup dengan itu, Musa ialah kalimullah, yang boleh berkata-kata dengan Allah. Sekali-kali Khidir tidak boleh menandingi Musa dari sudut darjat dekat dengan Allah. Walaupun Khidir ada keistimewaan ilmu laduni, tetapi taklah sampai menandingi darjat Musa alaihissalam. Maka sebab itu kita kena jelas dalam perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi tunjuk pada sahabat, di sini akan mati, di sini Abu Jahal mati, di sini Umayyah mati, disebutkan kepada sahabat. Ini dalam hadis Muslim.
Rasulullah SAW menghabiskan masa malam dengan melakukan solat berhampiran sebatang pokok yang ada di sana. Tapak tu dibuat masjid sekarang. Dia masuk dalam kawasan masjid lah. Masjid tu besar. Sementara tentera Islam setelah berdoa, bermunajat pada Allah, sebahagian mereka Allah beri ketenangan. Seperti saya sebutkan tadi, mereka dapat tidur dengan tenang. Kita kalau besok nak temuduga kerja ke ataupun nak biasa lah, ada exam, budak-budak nak exam SPM, tak tenang tidur. Lagi-lagi yang tak baca buku, lagi seram. Rasa serabut, rasa tak tenang, rasa tak tenteram. Tapi Allah Ta'ala bagi pada sahabat ni sakinah, ketenangan. Lepas main tahajud, boleh tidur pula. Nak jumpa musuh ni, bukan nak jumpa, musuh dah ada dah pun di medan perang. Bahkan bukan di Badar sahaja, bukan di Badar sahaja, di banyak peperangan. Hazrat Am radhiyallahu an, yang Allah beri dia bidadari antara yang tercantik, Ainul Mardiyah tu, Hazrat Am radhiyallahu an tu, budak muda tu, musuh dah sampai dah, dan dia puasa pada hari tu. Dia tidur, boleh tidur, musuh dah sampai, cuma tak mula perang lagi, dia tidur. Dia tidur tu, mimpi Ainul Mardiyah tu. Bila dia nampak satu orang bidadari yang sangat cantik, dia pun mendekati bidadari tu. Dia kata, adakah kamu bidadari yang diberikan untuk aku? Dia kata, tak, kami ni koli-koli je, bawah-bawah. Padahal tu bidadari paling yang begitu cantik. Kalaulah kita melihat, kata ulama, maka semua wanita cantik yang kat dunia ni, kita akan muntah tengok muka dia orang. Maksudnya memang cantik, tapi bidadari tu kata apa? Kami ni koli-koli je, ada atas lagi, naik lagi tingkat atas, jumpa yang lagi cantik daripada tadi. Kamu ke? Tak, atas lagi. Sehinggalah dia satu orang perempuan yang sangat cantik, bidadari yang sangat cantik. Dia kata, akulah Ainul Mardiyah. Dia nak dekat je, dia kata, sabar, masanya akan tiba, kita akan berbuka puasa sama-sama. Terjaga sahabat ni daripada mimpi. Ceritakan kisah ni. Setelah cerita, musuh bermula serang, dia serang je, dia syahid. Dia berbuka bersama Ainul Mardiyah. Nak cerita apa tadi? Nak cerita sahabat boleh tidur, siap mimpi pula. Allah, siap mimpi, Masya Allah. Mimpi pula, mimpi seronok. Siap mimpi lagi. Nak cerita tenangnya hati sahabat Nabi SAW. Baik, jadi sahabat setelah bermunajat, mereka tidur, mereka berehat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang mafhumnya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya. Masya Allah. Allah bagi tenang pada sahabat. Kerana bila kita tidur, kita dapat rehat. Orang yang kalau tak boleh tidur malam, dia akan sakit kepala, tak tenang. Bahkan Allah sebut dalam Quran, waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, ini untuk rehat. Dan menurunkan kepada kamu hujan. Allah turunkan hujan dari langit, dengannya dia menyucikan kamu, bersihkan badan. Dan kalau bila hujan turun, kita lagi nyenyak tidur, maksudnya lagi rehat cukup, Masya Allah. Menghilangkan daripada diri kamu gangguan-gangguan kejahatan, menguatkan hati kamu serta memperteguhkan pijakan kaki kamu. Bila hujan turun, tanah jadi padat dan mereka dapat pijak dengan mapan. Ketika itu adalah malam Jumaat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, ulama kata malam yang sahabat tidur tadi itu, malam peperangan Badar ni ialah jatuh pada malam Jumaat 17 Ramadan. 17 Ramadan ni kita semua tahulah merupakan hari perang Badar. Tapi malam tu ialah malam Jumaat. 17 Ramadan ni juga hari nuzul Quran. Baik, seterusnya, Quraisy menghabiskan malam mereka di markas tentera mereka di Ladin Quswa. Mereka pun habiskan malam mereka. Baik, ada pertembungan doa yang diceritakan oleh para alim ulama dalam Badar. Pertama, doa Nabi. Nabi malam tu tak tidur. Sahabat lepas munajat, sahabat rehat. Nabi sebagai ketua, pemimpin, pemimpin tak tidur. Nabi tunjuk contoh. Jangan terbalik pula. Tentera tidur, tentera jaga, general tidur. Ni tak betul. Ni general tak tidur. General fikir ni apa nak buat besok, strategi. Nabi
Doa minta dengan Allah sungguh-sungguh, ya Allah bantulah orang Islam. Sehingga ridak baginda jatuh. Nabi letak ridak di bahu Nabi, jatuh ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kata ulama Nabi pakai ridak. Masya Allah. Ada orang kata, kenapa Ustaz geng-geng Habib ni bawa serban letak kat bahu? Biasa saya tengok orang pergi rewang dia pakai turun lagu morning. Ni sembah macam tu. Punyalah kita ni tak tahu yang ridak ni sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu para alim ulama pakai. Ridak itu bukan hanya untuk sejadah. Ridak ni kegunaannya banyak. Boleh jadi saprah, boleh jadi selimut, macam-macam boleh jadi. Masya Allah. Ni ridak ni kegunaan. Nabi letak di bahu Nabi, jatuh ketika mana baginda berdoa bersungguh-sungguh minta dengan Allah untuk memberi kemenangan kepada umat Islam. Malam yang sama di pihak Quraisy, Abu Jahal juga doa. Abu Jahal pun doa. Quraisy ni dia percaya tak pada Allah? Percaya. Tetapi dia percaya Allah tambah 360 pahala. Bagi mereka kalau Allah aja tak selesai masalah. 360 pahala kena bantu. Ini kepahaman mereka. Sebab itu dalam doa mereka pun mereka sebut Allah. Sebab mereka juga percaya Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Sebab itu kita dalam wirid kita apa? La ilaha illallah wahdah. Sesungguhnya Allah itu esa, la syarikalah. Tak ada bersyarikat, tidak disyirikkan, tidak digabungkan dengan siapa-siapa. Tu wahdah, esanya Allah. Di pihak Quraisy apa Abu Jahal doa? Ya Allah, bantulah kami. Muhammad banyak susahkan kami, mempecah belahkan kaum kami. Bantulah kami bagi kemenangan. Bertembung dua doa kata ulama. Nabi doa malam tu minta dengan Allah. Abu Jahal juga minta dengan Allah, tapi dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Azan. Azan. Insya-Allah kita berhenti kejap azan insya-Allah. Pertemuan doa tadi. Satu, Nabi SAW yang memang membawa manusia kepada Allah, membawa manusia kepada agama tauhid. Yang satu lagi ialah orang yang mana mensyirikkan Allah. Jadi sebab itu kata ulama, doa yang kita panjatkan perlu seperti doa Nabi, khalis, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana walaupun kita satu orang Islam, namun kadang-kadang tanpa sedar kita telah berdoa dalam keadaan kita mensyirikkan Allah. Ada setengah orang berdoa depan Kaabah, di tempat yang mana paling makbul berdoa, di Multazam contoh, ataupun di Arafah di waktu musim haji, waktu yang makbul, tempat yang makbul. Tetapi ada setengah orang terlepas pandang, dia berdoa dalam keadaan mensyirikkan Allah. Contohnya, dia minta dengan Allah, ya Allah depan Kaabah, tolonglah ya Allah, selesaikanlah masalah saya ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi dalam hati dia masih merasakan, kalau aku jumpa bos pun boleh selesai masalah ni. Dia berdoa tetapi dia tak sedar dia telah syirikkan Allah. Dia telah merasakan selain daripada Allah boleh selesaikan masalah dia. Di mana dia berkata demikian? Di depan Baitullah. Ketika dia sedang minta dengan Allah. Maka kata ulama, doa yang dipanjatkan tak mewarisi doa Nabi, tetapi dia mewarisi doa Abu Jahal. Kerana Abu Jahal minta dengan Allah dalam masa yang sama, meyakini bahawa 360 pahala boleh selesai masalah. Maka sebab itu tuan-tuan, kita berdoa kena khalis, kena bawa tauhid dalam doa kita, kena betul-betul khalis. Selain daripada Allah, waktu kita berdoa kena yakin, selain daripada Allah tak boleh selesaikan masalah saya. Putus harap dengan makhluk. Ya Allah, engkau saja boleh tolong saya. Tapi kalau kita berdoa dalam keadaan kita meyakini bahawa Polan bin Polan orang kaya, jiran saya pun ada kabel juga, dia boleh tolong, maka apa erti kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita minta dengan Allah tapi kita mensyirikkan Allah. Ini perkara yang akan dimurkai oleh Allah. Inilah berlaku kepada orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliah. Mereka berdoa sebut nama Allah, tapi dalam hati mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya. Pada pagi harinya mereka bergerak maju ke hadapan dengan seluruh tentera mereka. Mereka turun dari bukit pasir menuju ke lembah Badar. Beberapa orang daripada tentera mereka pergi menuju ke kolam itu, dan baginda pun berkata, biarkanlah mereka, tidak akan ada seorang pun daripada mereka akan minum, melainkan pasti mereka akan dibunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak dibunuh kerana dia telah memeluk Islam selepas itu. Dia merupakan sahabat Nabi SAW.
Setiap kali dia berjihad bersama Nabi, dia selalu mengeluarkan perkataan, tidak demi zat yang telah menyelamatkanku daripada peperangan Badar. Baik. Jadi kolam air yang dibuat sahabat tadi itu, Habib bin Munzir bagi cadangan itu, adalah merupakan satu perangkap. Kerana kolam air itu berdekatan dengan tempat orang Islam, di kawasan kubu orang Islam. Bila mana orang Quraisy merasakan mungkin orang Islam tak perasan kot kalau aku minum, ambil air tak perasan kot, sebenarnya satu perangkap yang bila mereka datang, akhirnya mereka diserang oleh umat Islam, kecuali seorang lelaki yang bernama Hakim bin Hizam. Allah pelihara dia tak dibunuh di situ, dan akhirnya itu menjadi asbab dia masuk Islam. Adapun yang lain, mereka adalah orang yang mana memang memusuhi Islam, kecuali Hakim bin Hizam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi asbab dia kemudiannya menjadi sahabat Nabi yang berjuang bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah Quraisy mengambil kedudukan mereka, mereka terus mengutus Umar bin Wahab al-Jumahi untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan tentera orang Islam. Umar pun berkawal dengan menunggang kudanya di sekitar tentera Islam. Selepas itu dia kembali pada pasukan, melaporkan lebih kurang 300 orang. Tetapi berilah aku sedikit waktu sehingga kau dapat melihat adakah mereka mempunyai perangkap ataupun pasukan bantuan. Baik. Biasanya jemaah yang dihantar ataupun tentera dipanggil Riki, dihantar untuk melihat kekuatan musuh ataupun melihat kekuatan pihak lawan. Ini adalah orang yang mana cekap dalam pandangan dia. Maksudnya sekali dia tengok, dia tahu kekuatan tu berapa. Orang ni ialah orang yang ingat jalan pergi, jalan balik, kekuatan, ketumpukan tentera, pergerakan, berapa banyak senjata yang ada. Dan di sisi para sahabat, ada beberapa orang sahabat yang macam ni. Antaranya Said bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan kemudian tak lama lepas tu Khalid masuk Islam, Khalid ibn Walid. Ini antara insan yang sekali tengok aja dia dah tahu berapa kekuatan tentera, berapa kekuatan, berapa banyak jumlah senjata yang mereka ada, apa strategi mereka, mereka akan bergerak macam mana. Ni orang yang mana mahir dalam bidang ini. Maka dihantar Umar ibn Wahab ni, dia lihat tentera sahabat, dia dapat agak ada jumlah mereka ni tak lebih kurang sekitar 300 orang. Supaya orang kafir juga, pihak kafir ni bersedia nak menghadapi orang Islam. Kerana ini peperangan pertama mereka dengan orang Islam setelah mereka menyiksa, menzalimi orang Islam hampir 13 tahun di Mekah. Setahun mereka tak jumpa sahabat, sebab sahabat hijrah ke Madinah. Sekarang tahun kedua hijrah, mereka jumpa balik sahabat untuk tunjuk pada dunia Arab kekuatan mereka, agar orang Arab menghormati mereka, dan agar orang Islam tak berani lagi buat dakwah. Itu tujuan asal dia. Mereka nak hapuskan terus orang Islam. Tetapi sebaliknya telah berlaku. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan ceritakan bagaimana bermulanya peperangan. Sekarang dia nak mula dah, tetapi peperangan tidak bermula terus. Mereka menghantar wakil. Kalau peperangan zaman dulu, mereka akan hantar wakil untuk tengok kekuatan mereka. Daripada pihak Quraisy hantar 3 orang, daripada pihak Islam hantar 3 orang. Jadi 3 orang ni berlawan. Setelah orang Islam menang, barulah peperangan besar ataupun peperangan utama berlangsung. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi kisah sirah ini mengenai Badar, agar kalau kita pergi umrah sampai di medan Badar, kita dapat merasakan sirah yang kita pelajari ini, dan tempat yang kita ziarahi itu ada hubungan, kesinambungan dengan apa yang kita pelajari pada malam ini. Wallahu a'lam wa mu'atam. Saya mohon maaf sebab berkongsian terkasar bahasa, tersalah kata terlanjur bicara. Minta maaf pada ayah-ayah, ibu-ibu, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan dikongsikan dapat kita amalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan katharatul majlis dan surah Al-As. Subhanallah.